Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah cerita dari buku Persahabatan Indonesia Malaysia, Antologi Sastra Piala Kinanti ke-7. Yang akan saya baca kali ini adalah sebuah kisah dengan judul Sepi Sebuah Rumah Tua, karya Cikgu Umi Solehah dari Malaysia. Setiap pagi selepas waktu subuh, pintu dan jendela akan dibuka. Langsir akan diselap. Udara nyaman di waktu mentari masih malu-malu dibiarkan menembusi setiap ruang rumah. Bunyi kokokan ayam tidak pernah membingitkan telinga sebagaimana bunyi jam penggerak yang mengejutkan setiap penghuni rumah setiap pagi. Gelegar papan yang diperbuat daripada kayu, cengal pemberian arwah datuk sangat kukuh. Di tengah rumah ada sebatang tiang, tempat ayah menyandar sewaktu mengajar Al-Quran selepas waktu maghrib. Mereka akan duduk melingkari ayah dengan dua buah pelita ayam. Seperti biasa, tikar mengkuang akan menadah titis air mata Kak Nga dan Kak Cik setiap kali mengaji Al-Quran. Ayah tidak pernah berkompromi bila mengaji Al-Quran. Jendela hanya di ruang tamu dan bahagian dapur sahaja. Tidak ada penyela, hanya menggunakan kayu untuk menyendal apabila tiba waktu malam. Kata ayah, tidak ada yang hendak dicuri. Lagipun siapa yang berani hendak mencoroboh rumah ayah? Pernah sekali ada pemuda hujung kampung yang coba mencuri lembunya yang ditambat di bangsal. Ketika ayah bangun untuk sholat subuh, lelaki itu sedang berenang di dalam bangsal tersebut. Keletihan, katanya dia berenang di dalam sungai yang dalam. Ayah hanya tersenyum sambil menepuk bahu pemuda tersebut dan menyuruhnya mandi. Tiang-tiang rumah setinggi 5 kaki dilapis dengan tuku yang ditempa dari Pak Lang Kasim. Rumah ini sengaja dibuat tinggi. Kata ayah, nanti di bawah rumah boleh dibuat ruang untuk bermain dan bersantai. Di bawah rumah ayah menyimpan semua peralatan untuk menanam padi. Terdapat 2 buayan yang diikat di bawah rumah. Kuku diikat ayah pada tiang di bawah rumah. Buaya tersebut dibeli oleh emak dari penjual Kamboja. Setiap petang di bawah rumah akan menyaksikan riuh rendah, bunyi gelak ketawa bermain buayan. Ayah juga telah menggali 2 lubang congkak. Abang Long dengan adik ditugaskan oleh ayah untuk mengutip biji getah dari kebun getah. Pak Ngah lazim. Biasanya Kak Ngah akan berpasangan dengan emak, manakala abang berpasangan dengan Kak Cik bermain congkak dengan biji getah. Di bawah rumah juga ayah telah membuat 1 gerai dengan batang buluh. Di atas gerai tersebutlah semua kerja sekolah akan disiapkan. Mesti disiapkan sebelum masuknya waktu malam. Cukup seronok melihat laman bawah rumah yang sangat bersih. Bila hampir sahaja waktu maghrib, emak akan bakar sabut kelapa di bawah rumah. Katanya supaya nyamuk lari. Sebelum maghrib, tugasan Abang Long dan ayah ialah memunggah air ke dalam 3 biji tempayan besar. 1 tempayan di dalam tandas yang agak jauh dari perigi. Biasanya ayah yang isikan airnya.
Manakala dua lagi untuk tempayan yang diletak di atas jemuran. Kalau tiba-tiba ada sesiapa yang perutnya meragam di waktu malam, emaklah yang menjadi mangsa terpaksa menunggu di atas tangga kayu di bahagian dapur sambil bertemankan pelita ayam sehingga selesai urusan ditandas. Bingit suara ayah dan emak mengejutkan dua orang penghuni yang tidur bergelimpangan di dalam kelambu di rumah hadapan adalah perkara biasa. Manakala dua orang anak perempuan tidur di bilik belakang berdekatan dengan dapur. Lelaki dan perempuan bila cukup umur walaupun adik-beradik mesti diasingkan tempat tidur. Tegas arahan ayah, emak akur. Suasana sholat subuh sentiasa menggamit ingatan. Abang Long yang selalu tertidur ketika ayah membaca doa kunut. Rindu pada gelak ketawa setiap kali selesai sholat apabila ayah menyapu muka abang dengan air. Ketika Abang Long masih lagi berdiri membaca doa kunut sambil mata terpejam. Tapi sekarang semuanya sepi. Rumah ini keseorangan, sudah lama, hampir 5 tahun selepas arwah ayah meninggal dunia. Sungguh kesunyian makin mencekam. Semua tempayan air sudah kosong, tidak berisi air lagi. Tersusun sepi di tepi dinding di ruang dapur. Rumah ini tidak lagi mendengar bunyi air yang dicurahkan ke dalam tempayan. Rindu pada suara emak yang sentiasa berpesan supaya berhemah menggunakan air. Rumah ini, ruang dapurnya menjadi tempat pengikat kasih sayang. Kak Ngah dan Kak Cik dididik oleh emak untuk menjadi seorang wanita yang sempurna. Kak Ngah dan Kak Cik, walau sehebat manapun kamu nanti, ingat sediakan makanan kepada keluarga hasil air tangan kamu. Jangan malas jaga perut suami kamu. Mereka berdua hanya tersenyum malu dan aku tiba-tiba terasa takut. Apakah nanti aku akan kehilangan mereka berdua? Aku, sebuah rumah papan yang dibina daripada belahan kayu cengal dan atapnya adalah atap bata tanah setebal 8 kali 5 inci. Kak Ngah yang sentiasa menjaga dan memastikan rumah ini supaya sentiasa bersih. Kak Cik pula walaupun dapat tawaran tinggal di asrama tetapi tetap menolak karena katanya dia lebih selesa tinggal di rumah papan. Sungguh kerinduan mulai menggamit. Di ruang dapur kasih sayang terpupuk dan inilah satu-satunya ruang yang sentiasa segar dengan berbagai cerita. Cerita tentang kehidupan kampung, masakan emak tiada bandingan. Disinilah rumah papan ini menyaksikan 6 penghuni rumah duduk bersila menghadap talam yang berisi gulai ikan keli, pucuk ubi kayu yang dicelur, dan sekali-sekali menikmati kelezatan gulai ayam. Juga ruang bergelak ketawa setiap kali masakan Kak Ngah dan Kak Cik dipuji emak dan ayah. Abang Long, jangan lupa esok pergi cari kayu api dengan ayah. Jangan pura-pura buat tertidur pula, pesan emak. Bau asap di ruang dapur adalah aroma yang sentiasa memugar ingatan. Masih kukuh dalam ingatan setiap kali Kak Ngah meniup bara dengan menggunakan batang buluh. Untuk menghidupkan api, mesti mukanya akan dipenuhi dengan abu. Abu kayu api di atas bara yang bertebangan akan melekat di mukanya. Agaknya itulah sebab muka Kak Ngah dan Kak Cik tidak pernah ditumbuhi jerawat. Adik ketawa. Kak Cik sangat cakap untuk menghidupkan kayu api dengan menggunakan dama dan minyak tanah. Ikan kukus goreng, sayur lemak pucuk paku, dan sambal buah kecupu sentiasa menyebabkan Abang Long sentiasa menjadi orang terakhir menghabiskan nasi di dalam periuk. Sungguh rumah ini kian sunyi. Apabila menjelang maghrib, arahan emak sudah dihafal oleh mereka berempat. Ayah hanya bersuara jarang-jarang, itu pun ketika Abang Long menyakat adik-adiknya. Abang Long, sudah siap bagi ayam makanan, jangan lupa tutup reban. Lepas itu mandi dan tutup tingkap.
Kakak Ngah, jangan lupa isi minyak tanah di dalam pelita, pesan emak. Kak Cik, nanti angkut air sebaldi dan letak di gelegar jarang. Nanti kalau nak buang air malam-malam senang, tak payah kejut emak, pesan emak lagi. Adik, sebelum tidur pastikan buang air dahulu, kasihan Kak Cik nanti nak basuh tilam. Satu-satu emak bagi arahan. Sudah terlalu lama rumah ini kehilangan pesanan tersebut. Kerinduan yang mengoyak seluruh jiwa pelita ayam yang begitu nostalgia. Setiap pagi pelita ayam dikumpulkan di atas para. Esoknya akan digunakan lagi dan lagi. Selepas bangkit dari tidur, semua akan membersihkan hidung yang penuh dengan jelaga. Namun, rumah ini sudah lama tidak diterangi dengan cahaya pelita ayam dan para yang dibuat oleh ayah sebagai tempat meletak pelita sudah kosong. Sekosong rumah ini. Selepas Abang Long menjawab jawatan sebagai seorang guru, perkara pertama yang dilakukannya ialah menyelesaikan kemudahan elektrik. Masih teringat betapa gembiranya adik apabila waktu malam rumah ini menjadi terang benderang. Emak asik tersenyum. Ayah, walaupun gembira tetapi tetap menjaga image-nya sebagai seorang ayah. Buat biasa-biasa sahaja. Apabila semua orang tidur, ayah bangun dan memetik suis lampu berkali-kali sambil mengesat air matanya. Abang Long yang bertugas di utara tanah air akan balik ke rumah setiap kali musim cuti. Begitu juga Kak Ngah yang menjawab jawatan sebagai pegawai penyelidik di Jabatan Pertanian di selatan tanah air. Mereka hanya dapat berkumpul 3 atau 4 kali sahaja dalam setahun. Ketika itu keriuhan sangat membahagiakan. Emak tidak pernah keletihan menyediakan makanan. Setelah meminta izin dari ayah, sebagian rumah dapur telah dirobohkan, diganti dengan ruang baharu. Kata abang, bahaya, papan sudah banyak yang raput. Papan sudah banyak yang rebut. Tandas juga dibina baharu bersekali dengan ruang dapur. Tandas baharu ini lebih selesa. Emak tak perlu lagi angkat air dari perigi dan temankan adik kalau perut adik meragam di waktu malam. Kata Kak Ngah, air paip menggantikan air perigi, segalanya berubah, terbayang wajah keringan. Ruang hadapan jangan diubah, Abang Long, pita ayah. Ayah tidak tahu ruang hadapan rumah dibaiki karena katanya papan dinding dan gelegarnya diperbuat daripada kayu merbau. Kayu tersebut adalah hadiah arwah datuk kepada ayah. Abang dan Kak Ngah akur. Lagi pula kata ayah, dia tidak selesa dengan rumah batu. Panas, pesan ayah lagi. Kalau hendak ditambah baik, cukuplah ruang dapur. Ayah, kami akan upah Pak Ngah Gani untuk membuat bilik biar ayah, emak dan adik-adik selesa. Beritahu Abang Long lembut. Ayah jangan risau, ruang hadapan tidak akan kami usik. Biarlah begitu. Di situ tempat kami membesar, bergoro dan sebagainya, sambung Abang Long. Ayah mengangguk. Emak hanya mengikut. Rumah ini mulai gelisah dan mulai merasai bahang perubahan. Suasana kian berubah. Kak Ci dan adik tawarkan untuk belajar di university. Rumah kasih ini kian kesepian. Ayah dan emak tetap dengan aktiviti yang sama. Tidak pernah berubah walaupun suasana sudah berubah. Ayah tetap menggunakan air perigi dan tandas yang sama. Emak pun begitu, katanya. Air perigi lebih wangi dengan bau tanah. Dapur gas hanya digunakan ketika Abang Long, Kak Ngah dan Kak Ci dan adik berkumpul. Apabila mereka semua tiada, emak akan tetap memasak dengan menggunakan dapur kayu. Bau air yang dimasak dengan kayu api lagi wangi apabila diminum, kata ayah. Emak akur, rumah ini mulai terpinggir. Kematian ayah telah mengubah segalanya. Emak telah dipaksa oleh Kak Ngah untuk tinggal dengannya. Emak terpaksa akur. Apalagi kesehatannya tidak mengizinkan untuk tinggal sendirian. Dan rumah ini bersendirian. Tiada lagi suara bising di waktu maghrib. Pokok ayam dan bau lembu dari bangsal ayah sudah lama hilang dari ingatan. Air di perigi sudah lama tidak berkocak. Gelegar di rumah hadapan tidak lagi kedengaran injakan tanpa tapak kaki. Bau asap dari dapur kayu sudah hilang. Jelaga dari perita ayam tidak lagi mengganggu.
Kelambu juga tidak lagi terpasang, lubang congkak juga sudah tertimbus. Suara gelak ketawa bagaikan ditelan arus, hilang entah di mana. Rumah ini ditinggalkan sendirian, hanya sesekali dikunjungi secara bergilir oleh Abang Long dan adik-adiknya. Terkadang bila emak luahkan rasa rindu, Kak Ngah akan pulang dengan emak menjenguk rumah tua ini. Emak menangis melihat setiap ruang rumah. Emak menghidu bau papa dengan penuh kerinduan. Rindu pada arwah ayah, rindu pada riuh suara anak-anak, dan rindu itu tidak pernah luntur sebagaimana kukuhnya rumah ini meskipun sudah hampir separuh abad usianya. Demikian tadi sebuah kisah yang ditulis oleh Cikgu Umi Sholehah dari Malaysia dengan judul Sepi Sebuah Rumah Tua dalam buku Persahabatan Indonesia Malaysia, Antologi Sastra Piala Kinanti ke-7. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.